seperti yang dimaklumkan oleh Hamba Perdana Menteri, apa yang kita ingin capai adalah satu pembangunan yang seimbang, bukan sahaja seimbang dari segi pendapatan rakyat tapi juga dari segi kesejahteraan negara, dan kesejahteraan ini mengambil kira kehijauan bumi kita ini. Jadi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan kehijauan bumi kita ini, bagaimana untuk kita meningkatkan kesedaran orang ramai tentang alam sekitar. Untuk pengetahuan anda semua, setiap tahun pada 21 Oktober merupakan Hari Alam Sekitar Negara. Jadi untuk tahun ini kami bawakan Ketua Pengarah Alam Sekitar iaitu Wan Abdul Latif Wan Jaafar untuk berkongsi berkenaan Hari Alam Sekitar Negara bagi tahun 2021. Khabar selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Mungkin ada yang masih tidak tahu bahawa kita mempunyai Hari Alam Sekitar Negara, dan mereka juga ingin dimaklumkan tentang kepentingan sambutan ini, kerana mungkin tarikh ini tidaklah tercatat pada mana-mana kalender tapi mungkin ia mempunyai maksud dan signifikan yang tersendiri tentang komitmen negara. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM kerana sudi menerima kami pada hari inilah. Jadi pertama sekali saya nak sebut dan mengucapkanlah selamat Hari Alam Sekitar Negara yang akan kita sambut pada hari esok sebenarnya 21 Oktober 2021. Dan sebenarnya sambutan ni kita telah bermula daripada tahun 1989. So mungkin saya akan cerita sedikit sejarahnya lah. So pada masa itu ada persidangan negara-negara Commonwealth pada 21 Oktober 1989 di mana deklarasi Langkawi dibuat pada masa itu, iaitu satu perakuan negara-negara Commonwealth berkenaan dengan kepentingan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi pada masa itu Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada masa itu telah mengisytiharkan bahawa 21 Oktober diisytiharkanlah sebagai Hari Alam Sekitar Negara. Jadi daripada tahun 1989 sehingga sekarang memang setiap tahun kita sambutlah. Dulu dikenali sebagai Hari Alam Sekitar Malaysia, tetapi kita telah menjenamakan semula sebagai Hari Alam Sekitar Negara dengan hasrat supaya semua rakyat Malaysia menyambut hari tersebut. Dan kalau saya nak sebut Hari Alam Sekitar Negara ini seperti hari raya alam sekitar lah. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memupuk kesedaran kepada seluruh lapisan masyarakat berkenaan dengan penjagaan alam sekitar. Untuk makluman, esok kita akan mengadakan sambutan secara maya keseluruhannya, yang mana Kerajaan Negeri Selangor sebagai tuan rumah, mana pada tahun ini Negeri Selangor sebagai tuan rumah. Tahun-tahun sebelum ni, sebelum kita ada pandemik COVID-19 ni, memang kita buat secara bersemuka lah. Tetapi tahun ni oleh kerana kita memikirkan dari segi keselamatan, kita buat secara maya, secara keseluruhannya lah. Jadi kalau mengikut sambutan pada hari esok, kita akan bermula pada jam 9 pagi dan ia bermula dengan ucapan aluan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air, dan diikuti oleh ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor lah untuk membuat perasmian. Jadi itu program perasmian pada hari esok, dan selepas perasmian tu kita ada banyak program yang kita buat, termasuklah webinar berkenaan dengan alam sekitar, seperti alam sekitar tanggungjawab bersama, contoh-contoh tajuk yang kita buatlah, dan kita akan kupaslah dari segi aspek-aspek alam sekitar, pemeliharaan alam sekitar dan juga kepentingan untuk kita melestarikan alam sekitar. Selain daripada itu, kita ada juga program-program yang menyokong sambutan ini. Ada 3 program utama. Pertama adalah kempen hindari plastik sekali guna. Yang ni kita mengajak seluruh rakyat Malaysia supaya menghindari
daripada menggunakan plastik-plastik yang sekali guna. Contoh bags plastik lepas pakai tu buang dan sebagainya. Penggunaan straw daripada plastik, straw minuman. Kemudian yang kedua adalah program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Yang ni memang kita dapati sejak pandemik COVID-19 ni memang penghasilan buangan elektrik dan elektronik ataupun dalam bahasa mudah yang kita sebut tu sebagai e-waste. Ada 6 biasanya yang kita tekankan pada masa ini, iaitu pertama sekali handphone, yang mana banyak digunakan oleh rakyat Malaysia. Begitu juga dengan laptop. Pada masa sekarang pun memang sebelum ni banyak kerja-kerja dibuat daripada rumah. Kemudian pelajar sekolah pun belajar daripada rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang besar sikit lah, macam peti sejuk, aircon, mesin basuh. Jadi ini adalah kita kategorikan sebagai e-waste lah. E-waste ni maknanya barangan elektrik dan elektronik yang telah lama, telah rosak dan tidak mahu digunakan lagi lah. So kemudian program ketiga adalah sasaran kita untuk mengadakan kempen menanam pokok. Yang mana kita sasarkan kepada rakan alam sekitar. Pada masa ini kita ada 150,000 rakan alam sekitar, yang mana target kita satu rakan alam sekitar akan menanam satu pokok. Jadi ini 3 perkara mudah yang boleh dibuat oleh kita semua lah. Tadi kita hindari plastik sekali guna. Kita mengumpul e-waste, dan yang ketiga menanam pokok. Jadi 3 perkara ni kita mengajak seluruh rakyat Malaysia supaya sekurang-kurangnya kita ada 3 perkara yang menunjukkan usaha kita lah ke arah penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Cik Wan, sambutan ni sejak 1989. Yeah. Tetapi apa yang disebutkan Cik Wan tadi, 3 sasaran ini saya rasa memang kena kepada rakyat negara, tapi adalah lebih bersifat peribadi, dan ramai yang telah pun mengamalkan tidak menggunakan single use plastik, straw dan sebagainya. Namun apakah kesan sambutan ini sekiranya masih ada sungai tercemar oleh koperasi-koperasi dan syarikat-syarikat besar dan juga pembalakan secara haram yang terus dilakukan di negara ini. Jadi kesedaran itu mungkin sampai kepada individu tapi kurang sampai kepada syarikat dan organisasi. Okey. Sebenarnya kalau saya nak sebut pada peringkat awal kempen kesedaran kita ni, mula-mula memang kita fokuskan kepada pihak-pihak ataupun kita kata punca-punca pencemaran. Maknanya contohnya kilang-kilang, lepas tu loji-loji kumbahan, projek-projek pembangunan. So ini adalah antara punca-punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar lah. Selain daripada itu, kenderaan yang mengeluarkan asap hitam dan sebagainya. Dulu memang kita fokus kepada punca-punca ni. Dan lepas tu kita mengambil kira juga untuk semua lapisan masyarakat. Jadi apa yang disebutkan tadi, saya akui masih lagi berlaku pencemaran yang disebabkan oleh punca-punca tadilah. Dalam hal ini kita cuba mewujudkan satu budaya sebenarnya. Itu yang paling sukar sekali untuk kita capai lah. Untuk menjadikan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar ni sebagai budaya hidup. Dan saya nak sebut tadi, macam punca-punca ni tadi, sebenarnya mereka ni telah sedar. Bila kita membuat kempen, kita mengadakan seminar, kita mengadakan dialog dan sebagainya sebelum-sebelum ni, dan sekarang ni banyak kita buat webinar, rata-rata mereka mengakui mereka sedar. Tapi ini yang saya nak sebut, bila ia melibatkan keuntungan dan sebagainya, contoh saya ambil satu kilang yang menghasilkan air buangan yang kotor ataupun effluent, dia kena rawat air buangan tersebut, effluent tersebut, menggunakan satu sistem kita panggil loji pengolahan effluent. Maknanya di situ mereka akan gunakan bahan-bahan kimia untuk merawat dan mengurangkan pencemaran effluent tadi. Dalam masa yang sama mereka ni perlu menggunakan tenaga elektrik dan sebagainya. Jadi nak mengoperasi
logi pengolahan effluent itu memang melibatkan kos yang sepatutnya memang mereka dah ambil kira dalam perancangan tahunan. Saya nak sebut di sini berdasarkan pengalaman kita, kalau mereka ni ada peluang untuk berjimat cermat, ini saya nak cerita, mereka akan ambil peluang tersebut. Dan kami di peringkat JAS ni, kita tak boleh duduk di kilang tu 24 jam. Betul. Dan sistem yang saya sebut tadi, secara idealnya kalau mereka gunakan sepenuhnya dengan teknologi yang canggih dan sebagainya, boleh merawat air buangan tersebut dan memastikan yang dilepaskan masuk ke sungai dan sebagainya itu dah bersih dah. Jadi tidak mencemarkan sungai kita. Tapi contoh saya ambil waktu malam ataupun hujung minggu, cuti-cuti pelepasan am dan sebagainya. So mereka ni boleh mengambil peluang. Saya tak nak menuduh, tapi pemerhatian kita itulah yang berlaku. Itu kalau kita cerita berkenaan pencemaran air. Kalau kita bawa pula ke pencemaran udara, tanpa kita sedar sebenarnya antara punca lain menyebabkan kesan rumah hijau antaranya penggunaan aircon, penggunaan kereta, motosikal tanpa had dan sebagainya. Tapi itu mungkin adalah keperluan kita je. Dalam masa yang sama, apakah antara langkah diambil pula oleh pihak JAS untuk memastikan agarinya balance lah. Itu yang banyak inisiatif yang dibuat oleh kerajaan lah. Satu tadi kita kata penguatkuasaan. Memang kita akan teruskan dan kita akan pertingkatkan dari masa ke semasa. Itu memang kita buat dengan menggunakan segala teknologi, kita kata smart enforcement, macam-macam lah, pendigitalan apa semua dan sebagainya. Ada yang kita minta membuat pemantauan online yang kita pantau, tapi but still kadang-kadang mereka boleh manipulate maklumat-maklumat tersebut lah. Dan pada masa yang sama memang kempen kesedaran ni akan diteruskan dan dipertingkatkan. Dan banyak inisiatif yang dibuat oleh kerajaan. Contoh saya ambil katalah pelepasan asap hitam daripada kenderaan. Dulu kita pernah bincang yang mana memang kerajaan telah mempertingkatkan dari segi kualiti bahan api itu sendiri. So itu antara perkara-perkara yang kita nak pastikan bahawa pelepasan asap hitam itu tak berlaku. Dan dalam masa yang sama kita akan teruskan penguatkuasaan. Itu saya ambil contoh mudah lah. Jadi perkara-perkara ini dia ada dua lah. Sebab kalau kita kata nak mengharapkan saja penguatkuasaan yang kita buat, mungkin kita tak mampu. Jadi dalam hal ni saya nak sebut ada satu term yang kita gunakan iaitu pematuhan kendiri ataupun self-regulation dengan kesedaran yang tinggi di kalangan pengusaha-pengusaha kilang tadi. Contoh. So kalau dia ada orang kata kesedaran yang tinggi, dia akan pastikan bahawa sepanjang masa kilang dia patuh dengan peruntukan undang-undang kita lah. Baik, akhir kata mungkin dengan ringkas harapan untuk sambutan HASN tahun ini. Okey, kita mengharapkan sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada hari esok kita akan orang kata mendapat sambutan seluruh rakyat Malaysia yang boleh mengikuti secara online ataupun secara maya. Dan dengan program-program yang kita buat ini, kita mengharapkan akan dapat meningkatkan lagi kesedaran rakyat kita yang mana akan suatu hari nanti menjadi satu budaya hidup. Penjagaan alam sekitar di samping kita mengharapkan pembangunan negara, alam sekitar tetap terus terpelihara. Itu harapan kita lah. Dan satu hari saya rasa akan jadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia lah. Seperti di negara-negara maju. Jepun, Eropah dan sebagainya. Itulah antara harapan yang disuarakan oleh Ketua Pengarah Alam Sekitar, Cik Wan Abdul Latif Wan Jaafar. Terima kasih bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan HASN bagi tahun 2021. Semoga segala harapan dan anda semua yang berada di luar sana turut serta dalam program yang bakal dilaksanakan bagi sambutan yang akan bermula esok.